Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita akan buat sedikit ulang kaji berkaitan dengan struktur sel tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Okey, yang pertama, dalam sel tumbuhan kita ada nukleus. Okey, apa fungsi nukleus? Okay, nukleus ni berfungsi untuk mengawal keseluruhan aktiviti sel. Okay, dan dalam nukleus juga mengandungi kromosom yang terdiri daripada asid deoksiribonukleik atau singkatannya DNA. Kita selalu dengar DNA yang membawa maklumat genetik. Ya, maklumat genetik tu kalau kita macam rupa paras lah keadaan fizikal kita, ya. Itulah genetik. Okey, kemudian kita ada juga membran sel dalam sel tumbuhan. Membran sel ni berfungsi mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Seterusnya kita ada sitoplasma. Sitoplasma bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku. Kalau awak boleh tengok, sitoplasma ni meliputi sebahagian besar sel. Dia yang macam ruang kosong ni. Ni semua adalah sitoplasma. Sitoplasma. Okey. Dan kita ada juga mitokondria. Okey, apa fungsi mitokondria? Mitokondria menghasilkan tenaga untuk setiap tindak balas sel. Okay. Selain itu kita ada juga vakul. Vakul memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Okay, vakul ni kalau awak tengok dia struktur yang paling besar berbanding struktur lain. Saya lupa tadi mitokondria ni kita nak close up sikit. Dia punya bentuk dia macam tulang ikan, mitokondria ni. Okay, fungsi dia untuk menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Okey, seterusnya kita ada juga kloroplas. Kloroplas fungsinya menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Dan akhir sekali kita ada dinding sel. Dinding sel memberikan sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel tumbuhan. Okey, seterusnya kita akan tengok struktur sel haiwan. Okey, struktur sel haiwan ni dia lebih simple berbanding dengan sel tumbuhan. Hanya ada 4 struktur. Kita tengok satu persatu apakah fungsinya. Okey, yang pertama kita ada nukleus. Nukleus mengawal keseluruhan aktiviti sel. Selain itu, nukleus juga mengandungi kromosom yang terdiri daripada asid deoksiribonukleik ataupun DNA yang membawa maklumat genetik kepada haiwan. Fungsinya masih sama macam sel tumbuhan tadi. Selain nukleus, kita juga ada membran sel, masih sama seperti sel tumbuhan. Fungsinya mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Dan seterusnya yang ketiga kita ada mitokondria. Mitokondria menghasilkan tenaga untuk tindak balas sel. Dan akhir sekali kita ada sitoplasma yang bertindak sebagai medium untuk tindak balas kimia berlaku dalam sel haiwan. Okey. Okey, sekarang kita akan lihat apakah perbezaan antara sel tumbuhan dan sel haiwan. Jika awak perasan tadi antara sel tumbuhan dengan sel haiwan, sel tumbuhan adalah sedikit lebih complicated berbanding sel haiwan. Strukturnya lebih banyak. Dan kalau awak perasan juga, setiap struktur yang ada dalam sel haiwan ada juga dalam sel tumbuhan. Maknanya mereka ni mempunyai persamaan. Dan apakah persamaan itu? Okey, kita boleh tengok kat tengah ni. Okey, ni semua yang ada dalam sel haiwan ada juga dalam sel tumbuhan. Kita tengok nukleus tadi yang berfungsi mengawal aktiviti sel, membawa maklumat genetik sel. Dalam tu ada kromosom. Membran sel yang berfungsi mengawal keluar masuk bahan ke dalam sel.
Kita ada juga sitoplasma yang menjadi medium untuk tindak balas kimia sel, dan kita juga ada mitokondria yang menghasilkan tenaga untuk aktiviti ataupun tindak balas sel. Okey, ini persamaan. Okey, perbezaannya dalam sel haiwan tiada vakul, tiada kloroplas dan tiada dinding sel. Okey. Ini semua struktur yang ada dalam tumbuhan tetapi tidak di dalam sel haiwan. Okey, dan sel haiwan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Sel haiwan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Okey, tidak mempunyai bentuk yang tetap. Kenapa sel haiwan tidak mempunyai bentuk yang tetap? Kerana kalau kita perasan, dalam sel haiwan tiada dinding sel. Tiada dinding sel berbanding dalam sel tumbuhan. Sel tumbuhan ada dinding sel yang memberikan bentuk tetap kepada sel tersebut. Selain itu dalam sel tumbuhan juga ada kloroplas, ada vakul, ada dinding sel. Itu antara perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Okey, kita nak tengok seterusnya organisma unisel dan multisel. Apa maksud unisel dengan multisel? Uni dan multi. Uni maksudnya satu. So organisma unisel adalah organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Manakala organisma multisel, multi bermaksud banyak, ialah organisma yang terdiri daripada lebih daripada satu sel. Walaupun organisma unisel terdiri daripada satu sel sahaja, organisma itu boleh menjalankan semua proses kehidupan seperti pertumbuhan dan pembiakan. Kita tengok contoh-contoh organisma unisel. Yang pertama adalah ameba. Ameba adalah organisma unisel dalam kategori haiwan. Selain ameba, kita ada paramecium. Paramecium bentuknya macam seperti selipar, macam buah betik pun ada. Ameba dan paramecium hidup di kawasan berair. Ameba dan paramecium ni kategori haiwan lah, organisma unisel haiwan. So kita tengok pula organisma unisel dalam kategori tumbuhan. Organisma unisel tumbuhan antaranya adalah Euglena. Euglena boleh membuat makanan sendiri dengan cahaya matahari seperti tumbuhan dan bergerak seperti haiwan. Euglena ni boleh bergerak. Dan satu lagi contoh organisma unisel tumbuhan adalah Chlamydomonas. Chlamydomonas ni bentuk dia macam apa ni? Macam kumbang. Ada sesungut. Dia ada sesungut. Euglena pun ada satu ni. Sesungut dia ni. Kalau awak tengok Chlamydomonas ni dia macam ladybug pun ada. Antara contoh organisma multisel pula adalah paling dekat dengan kita adalah diri kita lah. Organisma multisel kita ni adalah organisma multisel. Manusia, haiwan macam kucing, monyet, tupai dan sebagainya, semua adalah organisma multisel. Selain daripada itu, kita nak tengok mikroorganisma multisel yang kita tak nampak dengan mata kasar. Contohnya Mucor, Spirogyra. Kita ada juga Hydra. Hydra ni macam bunga kenanga. Hydra, Spirogyra dan Mucor. Mucor ni kalau kita tengok macam cendawan lah.
Okey, Spirogyra dia bentuk batang. Okey, Hydra bentuk macam bunga kenanga. Yang besar-besar ni kita boleh nampak lah dengan mata kasar kita. Bunga matahari, kucing, diri kita sendiri, mak kita, ayah kita ya. Okay, itu semua adalah contoh organisma multisel. Okay. Okay. Lepas tu saya akan bagi awak latihan. Okey, latihan dalam bentuk peta I think untuk awak lengkapkan. Saya nak awak lengkapkan latihan tersebut dalam buku. Kalau macam satu IK ada buku gambar rajah, ya, buku log, buku panjang tu, saya nak awak gunakan buku tu untuk melengkapkan latihan. Latihan tu siapa-siapa yang ada printer kat rumah bolehlah print ya, boleh cetak, boleh tampal. Kalau tak ada tak apa, salin sahaja, bukan banyak pun. Okey, salin dalam buku log ataupun buku nota apa-apalah yang awak ada. Okey, tuliskan tarikh hari ini dan lengkapkan semualah. Okey, saya cuba tengok latihan tadi saya dah buat screenshot. Okey, ya ni. Okey, saya nak awak lengkapkan latihan ni. Yang pertama, bandingkan ciri-ciri sel haiwan dan sel tumbuhan dalam peta buih berganda di bawah. Okey, bandingkan. Tadi baru kita bincangkan Kemudian dalam peta pokok, lengkapkan peta pokok untuk menunjukkan pengelasan organisma. Okey, pengelasan organisma. Contoh, okey. Lengkapkan, bagi nama. Yang bentuk ada sesunguk tadi, bentuk macam ladybug. Okey, bunyi bar semua macam mana Okey, kita bagi nama je. Muka, mana satu Spirogyra, mana satu Hydra, okey, mana satu Euglena, Chlamydomonas, kita ada ni unicell, ni multisel sebelah kiri unicell, sebelah kanan multisel. Okey, saya nak awak lengkapkan. Okey, buat santai, secara santai. Lepas ni kita akan bincangkan. Lepas ni awak boleh baca buku teks dulu ya. Okey, lepas ni saya nak awak baca buku teks dulu, muka surat 54, 55, 56. Okey, 54 sehingga 58. Baca buku teks dulu, muka surat 54 hingga 58. Sebelum kita bincangkan lagi untuk kelas yang akan datang. Okey, saya harap awak dapat lengkapkan latihan tadilah. Nanti saya akan buat snapshot, saya akan send ke group yang mana ada printer boleh print, yang mana tak ada printer kat rumah salin sahaja. Okey, tak ada masalah. Okey, setakat ini sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua.